Apa maksud tauhid sifat mengikut Asy'ari? Kita kata metod itu tak kena. Ya, saya orang yang selalu kata tak perlu Allah ada lawan tiada. Ini saya kata tak ada keperluan untuk bercakap benda ni. Melainkan you nak debate dalam konteks falsafah. Abu Hasan Asy'ari mungkin dia pun tak sebut sampai 20 ni. Dia sebut 7, lepas tu ada sebut Abu Mansur Al-Maturidi sebut 13. Kemudian yang menjadi 20. Tuan-tuan nak bahas dengan siapa? Nak bahas dengan Mak Saleh etis, kita kena guna pendekatan dia lah. Tapi mari orang kampung, tak pasal-pasal Tuhan dengar lawan pekak, pasal apa? Tak ada keperluan. Kembali mereka kepada perbahasan yang asal di dalam Quran dan Sunnah, kerana itu lebih mendekati fitrah. Tapi kita tak nafikan, ada kadang-kadang bila you berdebat dengan kelompok yang tertentu, you kena menggunakan bahasa mereka, apa cara yang dia faham. Kita nak cakap dengan orang bukan Islam, tak bolehlah cakap dengan bahasa jaga masalah neraka ni apa, dia tak boleh faham. Kita mungkin bercakap soal moral manusia. Kita nak cakap dengan dalam majlis yang ada saudara-saudara Islam, dengan majlis yang ada orang bukan Islam, dan mungkin orang tak percaya neraka syurga pun, kita bercakap benda-benda yang disepakati bersama sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang berikutnya. Ini soal method. Sebab itu tuan-tuan, lebih baik kita mendalami ajaran salaf tu. Tak payahlah duk sibuk nak kata Asy'ari nu keluar Islam ke apa, tak payah. Dan tak ada orang kata pun perkara ini tidak timbul. Hatta Ibnu Taimiyah menyebut wa hum aqrabu ta'ifati ila sunnah. Adapun Asy'ariyah itu puak yang dekat kepada sunnah. Dekat, dia tak kata ialah dekat dengan sunnah lah, tapi yang afdalnya ikut yang sunnah lah. Tapi tak payahlah. Saya ingat benda ni akan meruncing apabila ada pihak yang cuba gunakan senjata ni. Dia kata, oh dia orang dok kata kita sesat. Biar dia, memang dia jadi begitu, kita tak mau jadi macam dia. Kita menyatakan kita mentarjihkan mazhab salaf dalam hal ni. Sehari bila kata sesat lagi, macam-macam timbul. Lepas tu tak makan, tak. Kita dah ada isu kafir mengkafir dalam negara ni dulu. Kita tak larat dengan benda ni. Ni bila masuknya ahbash dalam negara ni, maka timbul kafir mengkafir dan seumpamanya. Ahbash dia kafirkan semua. Ahbash dia kafir. Dia kafirkan salafi. Dia kafirkan orang yang tak sama. Dia kafirkan siapa yang tak Asy'ariyah Maturidiyah. Dia kafirkan. Siapa yang tak Asy'ari Maturidi, dia kafir. Mari puak ekstremis salafi. Ekstremis salafi. Salafi itu tak apa, kita sokong, kita pegang, tapi dia ekstrim. Semua dalam aliran apa-apa, dia lajak pada orang lagi. Dia lajak pada orang. Dia timbulkan benda yang sama. Dia timbul. Ahli sunnah pelihara hal ni. Kata Imam Ahmad, Mu'tasim pukul aku. Mu'tasim Mu'tazilah di atas isu apa? Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, aku tak dan keluar dengan istana Mu'tasim, ke doa kepada Allah Ta'ala bagi daya. Imam Ahmad tak pernah mengkafirkan Mu'tasim. Bahkan apabila Mu'tasim nak berperang menghadapi memelihara sempadan Islam, orang Islam, Imam Ahmad dan selainnya, semuanya menyeru supaya bersama-sama dengan tentera Mu'tasim mempertahankan wilayah Islam. Mu'tasim Mu'tazilah. Kita kena ada di antara batas-batas ini untuk kita faham kepelbagaian ini. Sebab itu kita tengok dalam ulama ahli sunnah kata jangan duduk bersama ahli bid'ah. Duduk ni maksud pergi duduk sokong amalan ahli bid'ah. Tapi dia tak suruh perang ahli bid'ah, pergi bunuh ahli bid'ah, tak nak suruh. Tadi saya sembang dengan sahabat-sahabat kan, saya bukanlah anti sifat 20 tu. Tapi sifat 20 ni kalau tuan-tuan nak mengaji, kena tunggu matang dulu pemikiran. Sebab dia falsafah. Sebab dia falsafah. Allah wujud, lawannya tak wujud. Budak nak belajar, umur 8 tahun, tak kepening je. Apa ni? Wujud tu wujud, nak lawan-lawan pasal apa? Betul tak? Lepas wujud, lawan-lawan tu kata wujud. Tak.
dia sebenarnya wujud lawannya tak wujud tu nak bezakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Kerana Tuhan tu wujud dan sentiasa wujud. Kita wujud kok, tapi bukan macam wujud Tuhan. Wujudnya kita setelah tak wujud. Wujudnya kita lepas ni kita tak wujud, lepas mati. Tapi Tuhan bukan sifatnya begitu, sentiasa wujud. Sebab tu wujud lawannya tak wujud. Agak-agak budak boleh faham. Budak umur 7 tahun, 8 tahun duk belajar benda ni, dia akan pening. Fokus pada keesaan Tuhan, bezakan Islam, agama yang berpaksikan kepada tauhid, lawan syirik, bezakan ibadat mesti diserahkan dan dipersembahkan hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, berikan kasih sayang 100% hanya kepada Allah. Yang ni dulu. Bila dah matang, dah umur besar sikit, dah boleh faham, sekolah menengah, nak belajar sifat 20, silakan. Kerana benda ni berkaitan dengan falsafah. Tapi kecil-kecil kita ajar falsafah, budak jadi pening, tak faham. Bila dah besar, banyak persoalan berlaku di minda dia, dia tak boleh beza. Apa beza Islam dengan bukan Islam? Dia tak boleh beza. Sebab tu kalau tanya saya kan, patutnya budak-budak ni kita ajar dulu akidah yang simple, bezakan akidah Islam dengan akidah bukan Islam. Tu dulu asas tauhid sebelum nak pergi kepada falsafah. Dah besar boleh belajar falsafah, no problem. Kalau tanya saya lah, kalau saya jadi Menteri Pendidikan nanti saya ubah. Bila tak belajar akidah 50, dia pun tak belajar sifat Tuhan. Itu tomahan. Kalau tak belajar sifat 20, maksud dia tak belajar sifat Tuhan. Baik. Jika demikian takrif Wahabi, maka Imam Syafi'i rahimahullah dan seluruh para ulama salaf juga adalah Wahabi. Kerana mereka tak pernah kenal, apatah lagi belajar dan mengajak sifat 20 pada orang Islam di zaman mereka. Kalau itulah yang dimaksudkan Wahabi, dia tak belajar sifat 20, maka Imam Syafi'i beranak tahun sifat 20 tak ada. Bapa Wahabi dia sifat 20 ni main daripada mana? Main daripada yang kita duk baca dalam Al-Ibanah kan. Kitab Al-Ibanah, cuba kita tengok muka surat 2 balik di rumah nantilah. Iaitu pada tajuk siapa dia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia kata Imam Abu Hasan beranak pada tahun 260 Hijrah. Dia beranak pada tahun bila? 260 Hijrah. Imam Syafi'i mati bila? 204 Hijrah. Mati Imam Syafi'i sifat 20 tak ada lagi. Tapi ilmu kalam dah ada dah. Ilmu yang duk gui akidah tauhid dengan cara akal dah ada. Tapi yang kata akidah 50 ni pengasas dia tak ada lagi. Dia beranak 260. Jadi kalaulah tak belajar sifat 20 tu Wahabi, habis ni kerajaan Malaysia ni kerajaan Wahabi. Sebab mazhab besar di Malaysia apa dia panjang? Syafi'i Imam Syafi'i tak jumpa, Imam Abu Hanifah tak jumpa, Imam Malik tak jumpa. Last imam yang jumpa saya Imam Ahmad bin Hanbal. Tu pun tak lama. Nak mengajar tauhid tapi tolak kaedah sifat 20. Dia kata tidak ada zaman Nabi. Satu masalah. Lepas tu awak mengajar kita tauhid lagu mana? Saya mengaji cara Nabi. Okey. Awak lahir tahun berapa? Saya baru umur 40 tahun. Oh, 1400 tahun awak dengan Nabi. Abu Hasan Asy'ari awak tahu tak berapa tahun dia tikah dengan Nabi? Hanya 300 tahun. Tak sap. 300 tahun, 200 tahun lebih. Berarti dia masih dalam golongan salaful ummah. Salafus soleh, orang yang berada 300 tahun selepas daripada generasi Nabi. Nabi pun sebut khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, katanya Nabi. Orang yang sempat melihat mata, bertemu mata dengan hamba. Dan kemudian kurung generasi selepas daripada hamba dipanggil tabi'in. Orang yang sempat dengan sahabat. Kemudian generasi yang selepas itu tabi'in, orang yang sempat dengan tabi'in. Nabi puji 3 generasi ini kerana masih tidak bercampur aduk ilmu dia. Maka kita belajar sifat 20 ini berasal daripada kurung ni. Kurung 200. Nah, sekalipun kita dinamakan pengajian ulama ahli sunnah khalaf, tetapi zaman Abu Hasan Asy'ari ni zaman salaf.
Tiba-tiba ada satu kumpulan tempat kita mengajar ilmu tauhid salaf dipanggil. Belajar lagu mana? Belajar tauhid 3 dipanggil. Tauhid 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dia kata tauhid ini tauhid salaf. Tauhid yang kita mengaji 20 ni tauhid khalaf. Okey. Siapa dia pengasah kepada tauhid 3? Tauhid 3 diasahkan oleh seorang ulama nama dia Ibnu Taimiyah. Yang lahir pada generasi 600. 300 tahun lepas pada Abu Hasan Asy'ari. Dia tidak masuk dalam kategori salaf umat pun. Tetapi dia mengajar, beritahu kepada masyarakat inilah tauhid salaf. Abu Hasan Asy'ari pula khalaf, tak faham ulama salaf kerana saya bawa tauhid salaf. Dia tahun 900. Abu Hasan Asy'ari tahun 300. Dia kata dia salah, lebih faham ulama-ulama sahabat-sahabat akidah Sayyidina Abu Bakar, akidah Sayyidina Ali, dia pula lebih faham daripada Abu Hasan Asy'ari. Kita tengok sejarah pun pening dah. Tahun 900 lebih salah daripada tahun Abu Hasan Asy'ari. Pelik semua. Lah ni ramai duk mengajar cara tauhid lagu tu. Tauhid itu banyak berlaku kesilapan. Kita ahlu sunnah wal jamaah, ulama menolak cara fahaman pengajian sifat ilmu tauhid 3 ni. 3 serangkai. Bukan orang jual kedai kopi tolak ni. Kalau jual kedai kopi mungkin tak mengaji, tak tahu apa, ikut dia nak tolak. Tidak yuktabar, tidak muktabar. Tetapi ulama ahlu sunnah wal jamaah, kalau mengajar tauhid, tidak ada ulama kita mengajar cara macam tu. Siapa dia pula mengajar tauhid 3 ni? Ada satu kumpulan yang mendakwa salaf dipanggil. Kumpulan yang mendakwa dia tu salaf. Sedangkan menurut sejarah dan fahaman ilmu dia pun tidak sampai kepada salaf. Maka marilah mari mengajar. Ramai pun kita terkesan dengan cara metod pengajian dia. Sedangkan ulama banyak menolak cara pengajian tauhid 3 ni. Maka berlangsunglah pengajian tauhid sifat 20 ini bermula zaman Abu Hasan Asy'ari lebih kurang 1200 tahun. Berjuta manusia dan ulama-ulama tempat kita yang kita iktiraf dia ni ulama mengajar sifat 20. Ada orang kata belajar sifat 20 ni orang pondok yang mengajar. Dunia orang tak mengajar tu teragi luar negara. Tak usah duk menipu. Seluruh negara mengajar sifat 20. Dari mana fakta awak kata orang pondok kitab kuning saja yang mengajar sifat 20? Negara lain tak mengajar, mengajar tafsir lah, mengajar apa dia. Ini fakta tipu. Ulama ahli sunnah wal jamaah hampir 90% seluruh dunia dok mengajar sifat 20. Cuma tak guna bahasa Melayu lah, bukan guna bahasa Melayu lah. Tak guna kitab Faridah lah, muka kitab Faridah ni kitab Jawi. Tak bacalah kitab Faridah tapi mengajar sifat 20. Ulama berkata, siapa yang menyatakan sifat 20 itu salah, maka jadi kafir. Kerana sifat 20, ilmu pengajian sifat 20 ini sudah diajar oleh berjuta ulama. Dan sudah ditashih betul ke oleh berjuta ulama, seolah-olah mutawatir dah kebenaran dia itu. Maka menolak benda yang mutawatir betul boleh jadi kufur. Kerana apa? Kerana dalam sifat 20 mengajar kita mentauhidkan Allah. Mengajar kata dalam sifat 20 kata Allah Ta'ala ni ada. Tiba-tiba dia kata salah pengajian lagu ni. Tidak kau jadi kafir. Dalam sifat 20 kata Tuhan ada, dia kata salah. Dah sifat 20 dia kata salah. Berarti ilmu yang ada dalam sifat 20 tu salah belaka. Kita belajar sifat dalam ilmu sifat 20. Kata Allah Ta'ala ni ada. Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Salah benda lagu ni. Oh, boleh jadi kufur. Tetapi kalau siapa yang berkata, sifat 20 tak wajib belajar. Mungkin dia ada cara lain. Tu tak apa lagi. Boleh kira lagi. Tapi kalau dia kata salah, tak ada apalah. Pening kepala ni. Jadi sifat 20 sudah diajar oleh berjuta ulama di seluruh dunia. Pak mazhab guna mengajar tauhid ahlu sunnah wal jamaah dalam cara bentuk macam ni. Bila sebut tauhid, tuan-tuan kena mengaji sifat 20. Ini silibus ulama seluruh Nusantara.
mengaji ilmu sifat 20 ni. Kalau kita tak mengaji ilmu, tak mengaji ilmu sifat 20, Allahumma salli ala sayyidina, kita mengiktikadkan benda yang salah, yang tak sepatut kita iktikad di Tuhan, kita iktikad itu adalah pada Tuhan. Sifat 20 ni bukan kita nak tahu hakikat Tuhan tau. Sebab kita takkan tahu hakikat Tuhan melainkan bila mana kita balik akhirat baru kita tahu Tuhan macam mana. Lepas tu sifat 20 kita mengaji sebab kita nak tahu takrif, pentakrifan antara Tuhan dan makhluk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya ni fardu ain. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Okey. Serupa macam mana? Makhluk ni kalau dia tak bergerak dia diam, kalau tak diam dia bergerak, tu makhluk. Cuba tengok kitab ni. Bergerak tak? Bergerak. Okey. Diam. Kalau dia tak bergerak dia diam, kalau dia tak diam dia bergerak. Allah Subhanahu wa taala bergerak pun tak, diam pun tak. Faham tak? Allah bergerak pun tak, diam pun tak. Tuan faham tak? Hadi tak faham tu. Faham tak? Tuhan bergerak pun tak, diam pun tak. Tentu tuan kata, macam mana? Betul tak? Tuhan bergerak pun tak, diam pun tak. Main kepala otak tuan-tuan. Macam mana? Macam mana tu faham dah. Kalau tuan-tuan hangguk, saya heran sebab saya pun tak faham. Tuhan bergerak pun tak, diam pun tak, macam mana? Pasal apa Tuhan bergerak pun tak, diam pun tak? Sebab kalau bergerak diam ni ialah dia bertubuh, dia berjisim. Tuhan tak berjisim. Itulah salah orang yang mengatakan bila Tuhan turun ke langit dunia sepertiga malam, Tuhan tanya siapa yang nak berdoa aku nak kabul, siapa yang nak minta, siapa nak istighfar aku nak terima istighfar dia. Jangan duk faham Tuhan turun macam kita turun tu. Salah. Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad. Salah faham macam tu. Sebab Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad, kalau turun macam tu, Tuhan bertubuh macam kita. Tuhan sedangkan Tuhan tak macam kita. Ini kena mengaji sifat 20. Tuhan tak bersifat macam sifat kita. Oleh kerana tak mengaji sifat 20, jadi kita pun mengatakan Tuhan macam kita. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan duduk di atas arasy. Tu kalau terjemah zahir, tak boleh kata macam tu. Tuhan duduk. Kalau Tuhan duduk, Tuhan macam kita. Ada punggung, duduk. Tak boleh. Tak boleh kata macam tu. Salah akidah macam tu. Kita menyamakan Tuhan dengan kita. Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu dia macam mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa dia kata istiwa tu bukan duduk, memerintah. Ulama khalaf sebut memerintah. Benarkah tak tahu sifat 20 tidak sah iman? Tidak benar. Yang benarnya, siapa yang tidak tauhid kepada Allah, maka dia orang yang syirik. Nak tauhid kepada Allah ialah dengan cara kita mengenal Allah. Mengenal Allah ini beberapa cara. Jangan melihat alam ciptaan Allah. Allah beri hidayah, boleh kenal Allah. Dengan cara turun Nabi, turun Rasul, ataupun kita memerhatikan ayat-ayat dan hadis yang menceritakan sifat-sifat Allah di dalam Quran dan hadis. Maka kita belajar tauhid bukan kerana kita tak ada tauhid, supaya kita nak jaga akidah kita. Maka jalan kita nak belajar jalan salah, jalan khalaf. Jalan salah
cara yang tidak disebut dengan nombor 1 sampai 20. Padahal benda yang sama saja. Jalan khalaf ada sebut nama sifat 20. Khalaf dan salaf itu sama saja. Semua ahli sunnah wal jamaah. Allah tak tanya mu dulu masa tauhid kaku, mu belajar salah ke khalaf. Allah tak tanya. Faham tak? Mu belajar sifat 20 sekalipun, kalau sampai masa mu syirik pada Allah, neraka tempatnya. Sifat 20 belajar dengan 30 orang guru, tetapi bila anak dia sudah belajar di universiti, menjawab jawatan tinggi, dia yakin dia akan senang di masa depan, dia sudah syirik kepada Allah. Faham? Ini jaga-jaga. Jadi ulama menerangkan bukan maksud siapa yang tidak belajar sifat 20 maka tak sah tauhid jadi kafir. Tujuan inilah sifat yang sekurang-kurangnya yang menyebabkan kita untuk mentauhidkan kepada Allah dalam segenap perbuatan kita. Jadi ulama kupas untuk memudahkan kita. Jadi sama ada membelajar secara tidak sebut 1, 2, 3, cara salah umpamanya, sama saja. Dalil Allah Ta'ala itu yang esa, Qul huwallahu ahad, dengan ayat Quran. Ngaji ikut sifat 20 lah. Allah bersifat dengan wahdaniyah. Apa arti wahdaniyah? Allah Ta'ala esa pada zat, tiada zat lain lagi yang sehebat zat dia. Allah itu esa pada perbuatan Allah, tiada tandingan. Allah itu esa pada sifat, tiada sifat yang sempurna seperti sifat Allah. Pergi ikut cara salah pula, Allah Ta'ala ini tiada bandingan sekali sesiapa pun dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksud sama tak? Maksud sama saja, tak usah bala. Yang nak hasilnya kita belajar, kita mentauhidkan diri kita kepada Allah.